jumpa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat ni, alimu auladakum bis salati hina sab'in. Alimu, saya tuliskan tuan-tuan boleh nak hafal sikit ni. Mana hitam tadi. Alimu auladakum bis salati hina sab'in. Tulisan buruk sikit tuan ya. Sab'in hina bis salati auladakum. Alimu ni ajarlah. Ini perintah kepada ayah, kepada atuk, wali lah, wali ya, ketua keluarga Aulad ni anak, kub ni kamu, kub ni kamu. Ajarlah anak kamu dengan solat. Hina ni tatkala, ketika, tatkala ni bahasa purba ni. Sab'in ni 7 tuan-tuan, 7 tahun. Dan jangan kecil hati, jangan gelak ya. Dia bukannya sab'ina. Ada tak geng bahasa Arab, belajar bahasa Arab ni? Dia sab'in. Sab'in tu 7. Kalau tuan-tuan tambah ain, tambah ya dengan nun, sab'ina, maknanya 70. Dah cakap tadi jangan gelak. Solat ni kena diajar betul-betul, detail tu, waktu 7 tahun, supaya daripada kecil lagi anak kita tahu angkat tangan waktu takbiratul ihram ke, waktu nak rokok ke, waktu i'tidal ke, tapaknya mesti ngadap kiblat. Dia tahu, dah sebati maknanya usolli farda subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah, dia dah tahu dah, tapak ni ke depan. Dia tak akan buat Allahu Akbar, Allah, dia tak akan buat Allah, takkan. Sebab daripada 7 tu kita dah ilmukan dia yang tata cara angkat tangan yang dapat sunat tu ialah tapak ngadap kiblat. 4 mazhab tuan-tuan kita semak PKP hari tu. Empat mazhab ni. Angkat tangan yang dapat sunat, yang tak akan dapat satu ni, dia akan dapat penuh ialah ngadap kiblat. Nak rokok tuan-tuan, Allah, ngadap kiblat balik. Nak rokok. Tidak tuan-tuan, sami Allah, gitu. Dia tak akan jadi lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Dia tak akan jadi macam tu. Tidak pula, sami Allah, boleh. Ke mana tapaknya tuan? Sebab tu perintahnya solat ni kena aja sab'in. Sab'in. Sab'in ni 7. Kalau tadi kita sebut tadi sab'ina, ni ba lah ni. Sab'ina, ini 70. Tapi nampaknya di Malaysia ni sab'ina ramai belajar solat. Tak apa, belum mati lagi kan, ada rezeki lagi, masa umur kan, kita belajar. Tapi ingat kan, belajar tu wajib, buat tu nanti menentukan ganjarannya. Jadi lepas kita belajar, insya-Allah kita buat gitu Baik tuan-tuan, itu ceritanya tata cara solat telah ditetapkan. Sekarang ni pagi ni kita langkah-langkah sikit pergi risiko tidak mengikut tata cara solat yang telah ditetapkan. Jadi caranya telah ada. Kalau tak ikut, apa jadi? Solat yang tidak mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh nas syarak. Nas tu maksudnya dalil dan diistimbatkan. Istimbat ni maksudnya dikeluarkan hukum daripada dalil tu. Ini wajib, ini sunat, gitu hukum-hukumnya oleh para ulama mujtahid. Ini tuan-tuan hadis-hadis, dalil-dalil ni Al-Quran ni yang layak mengeluarkan hukum daripada situ namanya mujtahid. Dia bukannya ustaz penceramah ni.
baca hadis diterjemahkan macam saya tulis ni satu-satu kan, maknanya ni hukumnya, dia sendiri yang buat, dia tak boleh, dia kena refer kepada ulama yang titlenya mujtahid. Kita ada klip video, klip dihantar, idza uqimatis shalah fala salata illa al maktubah, bila diiqamatkan solat maka tidak ada solat kecuali solat fardu. Maka ditaklimatkan siapa tengah solat, orang qamat kena berhenti solat tu, haram dia tak boleh dah solat sunat sebab dah qamat. Dia kata dia, kawan-kawan hantar ke kita kan, penuh telefon kita tu dengan klip ni kan, dia makan memori banyak. Kata jadi kan kata tadi yang nak faham haram kena berhenti, itu bukannya kami yang nak faham, itu yang bukan berupaya, yang ada autoriti memahami itu ialah ulama mujtahid tu. Jadi kita pun carilah kitab-kitab fiqh yang membahaskan tentang hadis itu, pembahasnya ialah ulama mujtahid. Kita cari, jumpa contohnya mujtahid madhab. Mujtahid madhab ni siapa? Contohnya yang kita baca ni lah Imam An-Nawawi ni. Daripada tidak, bila diiqamahkan maka tidak ada solat kecuali solat fardu, maka terbit hukum kalau orang itu orang dah qamat, lalu bila orang dah qamat baru dia nak memulakan solat sunat. Ni bukan sedang dia orang dah qamat dah baru dia nak buat solat sunat tu, dalam keadaan dia yakin tidak akan tertinggal solat jemaah tu. Maksudnya kalau solat zuhur 4 rakaat, dia solat sunat, orang dah qamat dah, dia buat solat sunat dulu, nanti dia dapat rakaat ketiga, maksudnya dia tak tinggal lah, dia tak terlepas, dia dapat masbuk, hukumnya makruh. Dia tidak haram. Itu namanya hukum tadi keluar, diistimbatkan. Kalau dia sedang solat sunat, dia baru bangun rakaat kedua, balik tiang ni kan, bila tak nampak kan qamat kan, berarti tak ada dah qamat, rupanya balik tiang tu ada kita tengah solat sunat tu rakaat kedua, maka sunat dia menghabiskan solat sunat tu dengan syarat dia yakin tidak akan tertinggal jemaah. Memanglah kalau 4 rakaat nak satu lagi habis tu confirm tak akan salam imam, dia tak akan tinggal lah gitu jadi ada hukum yang terbit oleh ulama mujtahid. Dia jangan, kita tak boleh faham je terjemah haram tak boleh. Jadi tuan-tuan, solat ni kalau setelah ulama kita himpunkan hadis-hadis tentang solat ni, lalu dikeluarkan hukum ini rukun, maksudnya fardu, ini sunat, ini makruh gitu maka kalau tak ikut yang tu, apa risikonya? Apa risiko? Risiko pertama ialah sama ada solat itu sah tetapi ditolak oleh Allah. Yang membatalkan solat apa dia? Bukan aurat, kentut, usik perempuan tak ada lah masa solat tu. Bila pula sampai merabur perempuan kan, kalau tuan-tuan tahajud kat rumah mungkin kan ubah dada pada kiblat, itu membatalkan, memang batal lah. Ini ceritanya rukun semua buat, yang tak buat contohnya tadi yang sunat-sunat, yang sunat-sunat kan. Allahu Akbar walam yakul lahu kufuwan, lepas baca Fatihah kan, walam yakul lahu kufuwan, Allahu Akbar, dia tak angkat tangan. Iktilal pula, sami Allahu liman hamidah. Duduk pula tuan-tuan, Allahu Akbar. Sengaja dia buat, dia tak sakit. Yang sunat-sunat tu dibuat apa risiko dia tuan-tuan? Risikonya ialah solat itu sah sebab rukun dia buat. Yang membatalkan tak berlaku, tapi solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tengok 1/2 pun tak dapat, 1/10 pun tak dapat. Jadi apa dia dapat? Tu cerita tuan-tuan. Kalau salat tarawih tu saya tanya kawan-kawan, iftitah pun tak ada, apa pun tak ada.
Allahu Akbar, bismillah, a'udzubillah pun tak ada. Bila tanya, ngapa pula tinggal semua tu? Tak boleh jawab lah. Ada yang jawab, nak cepat Ustaz. Kata nak cepat pergi mana? Takkan nak cepat peluk bini kot. Dan gitu. Pegang balik. Tata solat Allah syariatkan berserta dengan tata cara. Tata cara ni sama ada dalam Quran atau dalam hadis atau amalan para sahabat.